Sedapnya kalau dapat perkena ABC musim-musim panas macam ni. Yang ini pun sangat menyelerakan. Macam-macam ada. Yang ini pula dengan aiskrim tu memang terliuk. Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Dalam video kali ini kita akan belajar Sains Tingkatan 1 KSSM, fokus kepada 6.2 campuran. Apakah yang dimaksudkan dengan campuran? Campuran terdiri daripada dua atau lebih unsur atau sebatian yang bercampur secara fizikal. Ingat ya istilah ni, secara fizikal. Contoh campuran pepejal dan cecair. Yang pertama ialah koktail. Sedap sangat ya. Koktail ni ada laici, ada cincau. Sangat menyelerakan. Yang kedua ialah air batu campur. Macam-macam ada. Semua ni bercampur secara fizikal. Seterusnya kita lihat bagaimanakah sesuatu campuran itu dapat diasingkan. Jadi kita akan belajar kaedah pengasingan campuran. Disebabkan campuran terbentuk secara fizikal, campuran juga dapat diasingkan secara fizikal. Sebagai contoh, sandwich diperbuat daripada roti, sayur dan daging. Oleh itu, kita dapat mengasingkan bahan-bahan sandwich tersebut secara fizikal dengan mudah. Pelajar boleh lihat di sini. Okey, inilah sandwich. Ianya bercampur secara fizikal. Jadi kita bolehlah asingkan secara fizikal. Kita boleh asingkan tomato, timun, salad, dan bahan-bahan yang lain. Sekarang kita akan lihat kaedah pengasingan campuran. Teknik pengasingan campuran bergantung pada sifat-sifat fizik dan keadaan jirim bahan-bahan yang terkandung dalam campuran, dan bergantung kepada bahan yang hendak diperoleh daripada campuran tersebut. Jom kita lihat teknik-teknik pengasingan. Yang pertama ialah penurasan, kedua pengenapan, ketiga penyulingan, keempat pengapungan, kelima kromatografi, keenam penapisan, dan yang ketujuh pemisahan menggunakan magnet. Sebelum kita belajar lebih lanjut teknik-teknik pengasingan campuran, kita lihat dahulu gambar foto ini ya. Bahan benda asing yang dapat diasingkan daripada tepung dengan mengayak tepung. Yang ini pula ialah bahan berbahaya dalam bahan pewarna makanan dapat dikesan melalui kaedah kromatografi. Jom kita belajar lebih lanjut tentang kaedah penurasan. Kaedah penurasan digunakan untuk mengasingkan bahan pepejal yang tidak larut. Ingat bahan pepejal yang tidak larut daripada cecair di dalam suatu campuran antara cecair dan pepejal. Ini ialah serbuk kopi dan ini adalah kertas turas ya. Jadi serbuk kopi tertinggal di dalam kertas turas. Kita dapatlah mengasingkan pepejal yang tidak larut daripada cecair. Di makmal nanti kita akan buat eksperimen mengasingkan campuran dengan menggunakan kaedah penurasan. Pada mulanya kita masukkan campuran pasir dan juga air ke dalam bikar. Kemudian kita akan kacau kita kacau campuran pasir dan air selama 2 minit. Selepas itu kita akan turaskan campuran tersebut. Jadi nampak bila pelajar tuangkan di sini, ini adalah kertas turas dan pasir akan tertinggal di dalam kertas turas. Ini adalah baki turasan. Air tadi akan terus mengalir ke dalam bikar dan ini adalah hasil turasan. Kaedah yang seterusnya ialah kaedah penyulingan. Kaedah penyulingan ialah teknik yang digunakan untuk mengasingkan campuran cecair dan cecair yang terlarut campur dan mempunyai takat didih berbeza. Pelajar boleh lihat di sini ialah alatan kaedah penyulingan ya. Ini adalah kelalang dasar bulat, ini termometer,
Yang ini pula ialah kondenser libik, okey, di mana ada air yang masuk dan juga air yang keluar. Ini ialah penyulingan campuran etanol dan juga air. Okey, pelajar lihat di sini etanol mendidih pada suhu yang lebih rendah daripada air. Jadi, apabila etanol ini mendidih, ia bertukar menjadi wap ataupun menjadi gas, ya. Alright. So, dia akan masuk ke dalam kondenser libik ni. Air yang masuk dan air yang keluar ni sebenarnya dia tidak menyentuh wap ini, ya. Okey, ianya di dalamnya adalah seperti terowong. Okey, apakah fungsi air? Air ini sebenarnya untuk menyejukkan wap panas tadi. Alright. So, bila air ini menyejukkan wap panas tadi, wap etanol tadi dia terkondensasi menjadi cecair. Alright. Macam cikgu cakap tadi, gas etanol terkondensasi membentuk cecair. Alright, dan boleh nampak di sini titisan etanol okey, dikumpulkan di dalam beaker. Seterusnya kita lihat pemisahan menggunakan magnet. Okey, kita ada magnet, ada besi. Nampak tak? Besi tertarik kepada magnet. Tarikan magnet boleh digunakan untuk mengasingkan dua bahan pepejal yang bersifat bahan magnet dan tidak bersifat bahan magnet. Jadi besi, nikel dan kobalt ialah contoh logam yang bersifat bahan magnet. Emas, gangsa dan aluminium pula ialah contoh logam yang tidak bersifat magnet. Ini untuk contoh di mana pasir kita campur dengan paku besi. Okey, paku besi dapat ditarik oleh magnet. Pasir pula tidak bersifat bahan magnet. Okey, jadi pasir akan tertinggal di dalam bekas tersebut. Ini contoh jika kita campurkan paku besi dengan pasir. Tetapi di makmal nanti, kita akan asingkan campuran menggunakan kaedah pemisahan menggunakan magnet juga bagi campuran besi dengan serbuk sulfur. Lagi susah kan kalau kita nak pisahkan serbuk besi dan juga sulfur. Tapi ianya mudah jika kita menggunakan magnet. Jadi, magnet akan menarik serbuk besi dan yang tertinggal ialah serbuk sulfur. Pelajar boleh lihat di sini, magnet yang sangat kuat digunakan untuk mengasingkan besi dan keluli daripada bahan buangan yang lain. Seterusnya, kaedah pengenapan. Kaedah pengenapan boleh digunakan untuk mengasingkan campuran cecair dan bahan pepejal yang tidak larut dalam cecair itu dan terenap di dasar. Contohnya ialah apabila air kita campurkan dengan pasir dan ini adalah campuran air dan pasir. Dua lapisan terbentuk iaitu lapisan air berada di bahagian atas dan lapisan pasir berada atau terenap di bahagian bawah beaker. Hal ini berlaku kerana pasir tidak larut di dalam air dan pasir mempunyai ketumpatan yang lebih tinggi daripada air. Jadi bila pasir lebih tumpat daripada air, maka pasir tenggelam di dalam air. Okey, jom kita lihat. Kita kacau-kacau air dan juga pasir dan kita biarkan seketika ia terenap. Okey, pasir terenap di bahagian bawah beaker. Kita lihat zarah-zarah pasir. Nampak tak? Ianya turun, okey, dan terenap di bahagian dasar beaker. Ini pula di makmal mengasingkan campuran dengan menggunakan kaedah pengenapan. Baiklah, tadi pasir yang terenap tadi, okey, kita boleh asingkan air daripada campuran tadi, okey, dengan cara macam ni. Okey, kita akan tuangkan pada rod kaca. Air yang jernih tadi akan turun ke dalam beaker dan pasir akan tertinggal di dalam beaker ini. Seterusnya ialah kaedah pengapungan. Kaedah pengapungan boleh digunakan untuk mengasingkan bahan yang tidak larut dan terapung di atas permukaan air. Contohnya, minyak mempunyai ketumpatan yang lebih rendah daripada air. Jadi, minyak terapung di atas permukaan air. Jadi, corong pemisah dapat digunakan untuk mengasingkan minyak dan air. Okey, gambar ini pelajar boleh lihat ya. Bila kita tuangkan minyak ke dalam air, minyak terapung di atas lapisan air. Jom kita tuangkan minyak ke dalam air. Okey, nampak tak? Minyak itu terapung di atas permukaan air.
Ini ialah corong pemisah. Kita akan pisahkan minyak dan air. Pilih ini kita buka. Jadi air boleh mengalir keluar dan meninggalkan minyak di dalam corong pemisah. Kaedah yang terakhir ialah kaedah kromatografi. Kaedah pengasingan seperti penurasan dan penyulingan memerlukan jumlah campuran yang banyak untuk mengasingkan bahan-bahan. Pelajar-pelajar, bagaimanakah cara untuk mengasingkan jumlah campuran yang sedikit? Salah satu kaedahnya adalah melalui kromatografi. Kaedah ini biasa digunakan untuk memeriksa pemalsuan dokumen dengan mengasingkan pewarna-pewarna dalam dakwat pen yang digunakan. Selain itu, kromatografi juga membolehkan kita memeriksa jika terdapat bahan pewarna makanan yang berbahaya di dalam sesuatu makanan. Ini adalah kaedah kromatografi di dalam makmal. Okey, sediakan sekeping kertas turas. Buat satu garis dengan jarak 1.5 dari tepi kertas dengan pensel. Buat 3 titik di sepanjang garisan. Okey, dengan pen yang berbeza warna. Okey, gantungkan kertas turas dengan menggunakan lidi pada bika dan celupkan bahagian bawah kertas ke dalam air sulir. Pastikan air sulir tidak terkena pada titik-titik dakwat. Okey, perhatikan selama 30 minit. Okey, ini adalah contoh kromatografi yang telah dijalankan. Nampak ya, pewarna-pewarna ini telah pun dapat dipisahkan. Semoga video ini bermanfaat untuk semua. Jumpa lagi. Jutaan terima kasih saya ucapkan kepada semua subscribers. Tidak kira di mana anda berada, teruskan sokongan anda kepada channel saya. Jangan lupa like, komen, subscribe dan aktifkan notifikasi lonceng agar anda tidak terlepas video terbaru daripada saya. Terima kasih kerana menonton video ini. Terima kasih.